Bajet 2013, faedah kepada pesara kerajaan. Pelarasan semula pencen pesara kerajaan yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 25 tahun dengan pencen minimum daripada RM720 kepada RM820. Pelarasannya mengambil kira bayaran pencen bermula 1 Januari 2012 yang melibatkan lebih 50,371 pesara. Di samping itu, bonus RM500 turut diberikan kepada pesara. Bajet 2013 memakmur negara, mensejahtera rakyat, sebuah janji ditepati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasimu Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Al-Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Batli Shah, Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah. Ampun Tuanku, dari jauh menjunjung duli, sudah dekat lalu bersembah. Terangkat kadam jari 10, jari seperti susun sirih. Daulat Tuanku patik mulai, moga berkat melimpah ruah. Keberangkatan Tuanku bererti sungguh, sembah beradat patik nan junjung. Tuanku bak payung gemala gantih. Ampun Tuanku, beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik merapat sembah mohon ampuni limpah perkenan Seri Paduka Baginda Tuanku bagi patik memulakan forum pada malam ini. Ampun Tuanku. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita dipertemukan dalam program Bicara Wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Tak kira di mana pun saudara berada pada ketika ini yang sedang menonton siaran secara langsung, sama ada di Malaysia, di Singapura maupun di Brunei, Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini menjanjikan suatu sesi bicara wara yang berinformasi dan syarat dengan maklumat. Saudara, malam ini kita merasa begitu bertuah kerana kita berlang-lang buana bersiaran secara langsung dari Dewan Santapan Istana Negara, yang mana kita akan bersiaran selama 1 jam setengah dalam Forum Perdana Diraja bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan majlis kita malam ini mengembalikan semula tradisi silam, istana dan ulama, raja dan rakyat, sehati sejiwa, berpisah tiada. Saudara, malam ini kita akan membicarakan satu tajuk yang begitu besar tapi begitu dekat dengan hati kita, iaitu kita akan bicarakan tentang menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mendaulatkan institusi diraja. Bagi membincangkan tajuk yang sebegini besar, pihak penganjur telah mengundang 3 orang ahli panel untuk membahaskan tajuk ini. Saya perkenalkan setiap ahli panel yang berada di pentas. Pertama sekali, panel kita yang pertama, Al-Fadil Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, Pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah, Perak. Apa khabar Fadil Ustaz? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah dapat hadir pada malam ini. Dan panelis kita yang kedua, Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail Al-Qudsi dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dapat datang pada malam ini. Dan panel kita yang ketiga, orang muda Al-Fadil Ustaz Don Daniel bin Don Biyajid Al-Hafiz dari College Universiti Islam Antarabangsa Selangor ataupun kuis. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Malam ni yang ada di atas pentas 3 orang ni semua negeri beraja. Cuma apa nama Ustaz Don sendiri negeri Selat. Negeri Selat dia lain sedikit.
Kita malam ni saudara membincangkan tajuk menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong mendaulatkan institusi diraja. Saya nak mulakan bertanya kepada panel kita yang pertama, Ustaz Kazim, pada malam ini. Kalau kita lihat kepada Ustaz, sistem beraja ataupun sistem monarki ini adalah sistem kepimpinan yang paling tua di dunia. Berdasarkan fakta, pada awal kurun ke-19 seluruh dunia ada 900 takhta kerajaan yang beraja. Namun pada awal abad ke-20 dia sudah menurun kepada 240 takhta, dan pada dekad ke-8 abad ke-20 tinggal 44 sahaja. Tapi alhamdulillah, walaupun satu persatu sistem beraja ini dimusnahkan, yang terakhir pada 29 Mei 2008 Raja Gyanendra yang merupakan Raja Nepal telah digulingkan selepas dinasti Raja Nepal memerintah 230 tahun. Tapi alhamdulillah dalam konteks negara kita masih berjaya mempertahankan sistem ini. Mungkin sebagai mukadimah perbincangan, mohon pandangan Al-Fadhil Ustaz membincangkan tentang sejauh manakah berjaya kita mempertahankan sistem ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Dalam setiap satu perkumpulan mesti ada ketua. Sampai Nabi kata kalau kamu nak keluar daripada rumah kamu pun, kalau ada 3 orang, lantik seorang jadi ketua. Apatah lagi dalam konteks yang lebih daripada itu. Dalam masjid ada ketuanya, dalam rumah tangga ada ketuanya, dalam kampung ada ketuanya, dalam mukim ada ketuanya, dalam negeri ada ketuanya, apatah lagi dalam sebuah negara. Sebab itu apabila kita menyebut tentang ketua sebuah negara, dia merupakan satu payung, benda yang sangat penting. Bila sebut tentang ketua sebuah negara, dia membawa maksud ialah menjaga kepentingan rakyatnya, menjaga kepentingan agamanya, menjaga kepentingan perundangannya, menjaga kepentingan yang berkaitan dengan ketenteraan dia, dengan kebajikan dan sebagainya. Dan kita alhamdulillah sebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan yang masih kekal sampai sekarang. Dan seharusnya sistem ini dipertahankan, diperkuatkan. Sebab kita melihat seperti mana kata Ustaz tadi, berapa banyak negara-negara yang telah habis, runtuh institusi kerajaannya, sistem berajanya. Mungkin di Eropah yang tinggal sekarang ialah Denmark, Sweden, England. Di negara Asia tinggal Malaysia, Brunei, Jepun, Thailand dan sebagainya. Tapi kita lihat Ustaz, di negara-negara seperti Thailand, di England misalnya, di Sweden, di Denmark misalnya, walaupun mereka mengalami proses kemodenan yang hebat, di Jepun misalnya mempunyai pemikiran yang hebat, moden negaranya, tapi masih lagi menghormati sistem beraja mereka. Apatah lagi kalau kita sebut tentang Thailand yang sangat memberikan perundangan yang ketat terhadap sistem beraja ini. Maka kita lihat bahawa sistem beraja dalam negara kita, apa pentingnya? Di mana pentingnya? Yang pertama kita lihat sistem beraja daripada sudut sejarah. Apabila Islam masuk ke tanah Melayu, apabila Islam masuk ke negara kita, maka mudahnya Islam masuk itu ialah melalui istananya. Mudahnya istana itu menerima Islam, maka seluruh rakyat menerima Islam. Ini kita lihat di Melaka, kita lihat di Terengganu dan sebagainya, di negeri Kedah misalnya, bagaimana Islam masuk melalui sistem istana ini dan akhirnya merombak sistem sosial dan beragama masyarakat. Menunjukkan bahawa apabila sistem beraja itu musnah, sistem beraja itu tidak dipertahankan, yang kita takut dan kita bimbang ialah agama kita, Islam kita itu berada dalam keadaan yang tidak kuat. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul." Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan kepada pemimpin kamu, kepada umarak kamu, kepada raja kamu. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita melihat hari ini ada usaha-usaha yang hari ini telah mencabar
yang telah menampakkan sedikit keberanian, mungkin kelebihan keberaniannya, yang mempertikaikan itu, yang mempertikaikan ini, sampai kepada satu tahap mempertikaikan sistem beraja itu, ucapan, titah, perintah tuanku dan sebagainya. Ini satu benda yang perlu dijaga. Kalau sesuatu benda yang kecil, kita anggap dia sebagai kecil, kita jangan lupa, daripada kecil-kecil anak-anak itulah yang merosakkan satu mahligai yang besar. Daripada tapak ladam kuda hanya satu paku, tidak dipakai kepada ladam itu dengan baik, keseluruhan kuda tidak boleh berjalan apabila semua ladamnya tercabut keluar. Ini dia yang kita kena lihat, tuan-tuan. Masalah kita sekarang ini ialah sistem beraja itu kadang-kadang orang tidak mau ambil kepentingannya, apa haknya, apa kekuasaan dia. Setengah orang ada yang faham bahawa sistem beraja ini hanya nak menjaga kedaulatan agama Islam, menjaga keistimewaan hak-hak orang Melayu dan hak-hak bumi putera di Sabah dan di Sarawak. Tetapi mereka tidak melihat keseluruhan di dalam perlembagaan mengatakan bahawa yang di Pertuan Agong juga mesti dan berhak menjaga hak-hak yang sah pada kaum-kaum yang lain. Kerana ada orang beranggapan bahawa yang di Pertuan Agong atau Raja atau Sultan ini hanya berkisar pada itu saja. Sedangkan dalam perlembagaan itu menyebutkan bahawa hak-hak kaum lain yang sah juga di bawah pengambilalihan ataupun di bawah pemerhatian. Waduh tuanku. Di sinilah tuan-tuan yang kita kena lihat satu lagi bentuk, ialah bagaimana nak mengembalikan orang supaya menghormati institusi beraja ini, dan yang paling penting bagaimana nak menguatkan supaya ianya mempertahankan, yang paling penting ialah mempertahankan agama kita Islam, insya-Allah. Jazakallah. Dalam bahasa yang mudah, kewaduli tuanku adalah payung kepada negara itu sendiri. Dr. Sharifah, bila sebut tentang institusi diraja, Seri Paduka Baginda Tuan Agong, Kebawaduli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, sering disebut, diistilahkan payung negara. Apa yang kehendak maksud payung itu sebenarnya? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita duduk dalam keadaan yang begini aman, damai, sejahtera, harmoni, ya tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sebenarnya ia lahir daripada satu faktor yang besar, iaitulah disebabkan oleh kestabilan sistem politik beraja berperlembagaan dan sistem yang kukuh dengan demokrasi berparlimen yang kita hidup. Kadang-kadang kita hidup aman, damai, sejahtera, kita tak fikir benda-benda tu. Ini adalah asasnya, landasannya, sistem yang stabil dan juga keunikannya, kerana apa yang disebut panjang tadi oleh Ustaz Kazim. Nah, kita duduk ni malam ni, ibu-ibu, abah-abah semua kan aman kita nak teruskan keamanan kita, kesejahteraan kita, rasa harmoni kita, hidup dalam berbilang kaum, berbagai agama. Satu yang kita ada ialah kestabilan politik ini, keunikan ini. Tak kira siapa kita, kita ahli agama ke, kita ahli politik ke, kita ahli akademik ke, kita rakyat jelata, kita orang biasa. Kita nak tahu juga yang disebut payung negara itu apa ya? Mudahnya lah, mudahnya. Terbayang payung ni ha. Kalau tak bayang lagi, bayang payung. Payung duduk di atas kepala kita. Nah, kedudukannya teratas. Sebab itu juga disebut dalam perlembagaan kita sebagai yang di Pertuan Agong itu sebagai ketua utama negara. Duduknya di paling atas sekali. Kita juga menyebut tentang menjunjung kasih. Pada yang atas itu ada kasih kita. Nah, kita bayangkan lagi, bukan sekadar duduk yang teratas, tetapi sifatnya memayungi,
Payung itu bila kita duduk di bawahnya, rasa sejuk dek terik mentari, rasa kering dek basahnya air hujan, rasa redup. Kalau satu payung pun duduk ramai-ramai, Ustaz, kita rasa harmoni di bawah itu. Makanya inilah yang disebut, yang diperkukuhkan di dalam perlembagaan kita, yang kita sama-sama faham, iaitulah mensejahterakan kita semua. Bukan sekadar mensejahterakan kita, menjamin keamanan kita. Bukan sekadar menjamin, memperkukuhkan pula perpaduan sesama kita. Dan yang lebih unik lagi, yang kita nak rasa bangga dan kita rasa syukur, ialah ia memelihara, menjaga kesucian agama. Menjaga kesucian agama Islam. Inilah maslahah yang paling besar, jangka panjang, meluas begitu sekali, yang disebut juga oleh Imam Ibn Taymiyah, yang dikatakan bahawa tasarruful imam manutun bil maslahah. Kerjanya ialah menjaga keseluruhan maslahah ini. Dan kita tahu kan, agama itulah yang nantinya yang akan menjamin juga kesejahteraan kita di hari akhirat kelak. Dan ini stabil. Pasal apa stabil kan Pasal dia tidak berubah disebabkan oleh apa-apa perubahan, termasuklah perubahan ideologi, perubahan politik. Dia juga menjaga daripada apa-apa dakwah, cobaan-cobaan yang boleh merosakkan, mengelirukan fahaman tentang agama. Nah, kita rasa seronok, kita rasa sangat syukur. Inilah payung kita, saya kira. Wallahu a'lam. Terima kasih yang bagi Profesor Madya Doktor. Begitulah saudara, ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid-din yabqa. Agama kalau ditunjang dengan sebuah kerajaan, maka agama itu akan jadi kuat. Dan kalau sebuah kerajaan itu didukungi dengan agama, maka pemerintahan kerajaan itu akan kekal koror selama-lamanya, insya-Allah. Begitulah, Sultan selaku payung merupakan lambang jawatan dan kuasa, penaung agama, pengisi watak bangsa, pemberi nafas dan roh kepada institusi bangsa dan juga negeri. Saya nak pergi kepada orang muda kita, Ustaz Don, pada malam ini. Hari ini secara statistiknya kita melihat, di seluruh dunia ada 16 buah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Ada 5 negara mengamalkan sistem raja separa autonomi. Ada 7 negara mengamalkan sistem raja secara mutlak. Secara geografis, kita ada 11 raja di Eropah, 3 raja di Afrika, 14 di Asia, 6 di negara-negara Oceania. Dari sudut pecahan, negara yang amalkan sistem beraja, majoritinya adalah negara Islam. Kita lihat 9 ada di Asia, 1 di Afrika, dan 8 daripadanya adalah negara pengeluar minyak. Saya nak kaitkan statistik ini dengan pandangan agama sendiri. Adakah dalam Islam ini konsep dan sistem beraja ini ada kaitan dan huraiannya? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada kakanda moderator, kakanda ahli panel, dan seterusnya muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Secara jujurnya saya kena sebut, sebenarnya saya duduk dalam keadaan kurang selesa sebab saya rasa takut. Jadi bagi saya ambil masa sikit untuk nak selesakan diri saya lah. Jadi saya pun perkenan tuanku. Okey, baik. Saya nak cerita satu perkara sebelum saya masuk dengan lebih jauh lagi. Saya tertarik dengan apa yang diutarakan oleh kakanda moderator tadi kepada kita semua dengan statistik yang Masya Allah Tabarakallah. Saya pun tak ingat sebenarnya berapa. Yang saya ingat 16 saja tadi tu, ada 7 sikit-sikit lepas tu, dan adalah beberapa perkara lagi. Cuma saya nak bagi tahu yang paling takjub sekali ialah dalam statistik susunan negara yang mempunyai raja, kebanyakannya memegang tampuk ataupun duduk bersemayam di dalam tahta-tahta carta
yang paling kurang bermasalah. Termasuklah insya-Allah negara kita. Jadi bila kata macam tu, raja tu, perkataan mulk tadi tu, raja tu, dia merupakan salah satu daripada sifat-sifat Allah yang Allah beri kepada manusia sifat tu untuk pegang. Ada beberapa sifat yang Allah tak bagi kepada manusia untuk pegang, antaranya sifat yang iaitu sifat Ar-Razzaq. Sifat Razzaq bukan sifat manusia. Sifat Rahman bukan sifat manusia. Tetapi macam contoh sifat Rahim, wa kana bil mu'minina rahima, dan dalam ayat berkaitan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rahim tadi itu diberi kepada Nabi dengan sifat Nabi. Dan mulk tadi itu adalah salah satu sifat Allah dalam firman Allah, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Allah sebut sifat dia mula-mula sekali mulk, ada itu sifat Allah. Tapi sifat Allah ini Allah beri kepada manusia sebagai contoh. Siapa dia? Contoh Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 247, cerita berkaitan dengan Talut. Allah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya kata Nabi mereka kepada mereka, iaitu Nabi Musa kata kepada rakyat dia, sesungguhnya Allah telah memilih seorang raja. Jadi kalau nak tengok secara dalam sikit, kalaulah raja ini, sistem beraja ni satu benda yang tidak duduk dalam kacamata Islam, Allah tak akan memilih seorang raja. Mana mungkin satu perkara dipilih oleh Allah untuk Allah kurniakan kepada kita dalam keadaan Allah tidak suka perkara itu. Contoh yang kedua apa dia? Contoh dia kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Allah sebut pada Sulaiman itu kami kurniakan kepada dia mulkan azima. Pada Nabi Sulaiman itu dikurniakan kepada dia satu kerajaan yang cukup agung, cukup besar. Jadi bagi Islam, Islam minta satu saja. Sebab Islam agama yang syumul, Islam pandang semua dalam keadaan meluas. Islam kata apa? Islam kata dalam surah Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun la yash'urun. Apa dia? Berdiri, pandang agama itu, letak dia di hadapan. Maka raja yang adil, raja disembah. Wallahu a'lam. Jazakallah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Begitulah saudara, bagi seorang Muslim khususnya, sistem beraja bukanlah sistem yang asing dengan kita. Sistem beraja telah wujud semenjak daripada kejatuhan Empayar Osmaniyah lagi. Sistem kesultanan adalah penerusan tradisi sistem yang diwariskan berakarkan kepada sistem khalifah itu sendiri. Dan sistem khalifah adalah sistem yang tidak asing dalam budaya umat Islam yang berkerajaan dan bernegara. Justru itulah kita kenal dalam fiqh dengan istilah Masjid Sultan, Wali Sultan dan macam-macam lagi. Justru bagi orang Islam, perkara ini tidak perlu ditimbulkan lagi. Saya kira banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita bincang-bincangkan berkenaan dengan tajuk pada malam ini. Namun saya kira kita elok berjeda ataupun berehat dulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan sambung membincangkan tajuk dalam Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita bertemu menerusi Forum Perdana Diraja pada malam ini bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
Dan saudara, malam ini kita membincangkan satu tajuk yang begitu istimewa sekali, iaitu menjunjung kasih Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mendaulatkan institusi diraja. Bersama dengan ramai ahli panel kita pada malam ini yang akan memberi pendapat dan juga buah fikiran berdasarkan tajuk yang begini besar. Baik, saya nak terus pergi kepada Ustaz Kazim. Ya. Kalau kita lihat lanskap pemerintahan bangsa Melayu khususnya daripada zaman dahulu, sejak zaman Melaka, kalau kita tengok satu persatu telah banyak hilang. Sama ada hilang dilupakan atau memang sengaja dihilangkan. Saya ambil contoh institusi bendahara misalnya. Institusi bendahara yang merupakan Magna Carta bangsa Melayu, mengandungi perjanjian persetiaan antara Demang Lebar Daun yang bersetuju merajakan Sang Nila Utama sebagai Raja Melayu pertama di Bukit Saguntang. Sistem itu sudah tidak wujud. Hari ini kita tengok adalah kebelakangan ini segelintir masyarakat, saya gelarkan mereka ni generasi Y. Generasi Y ni sebab apa dipanggil generasi Y? They keep asking why, kenapa kena ada. Jadi di generasi Y ini, Ustaz Kazim, mereka dah mula menganggap apa perlu payung-payung, apa benda payung-payung ni apa semua. Bagaimana kita nak respon pada persoalan ini? Ya, bila kita melihat tentang 2-3 menjak kejadian ataupun keadaan yang berlaku ini, yang pertamanya Ustaz, kita kena lihat bukan setakat orang generasi Y yang rajin bertanya why ni. Kadang-kadang kita juga kena melihat siapa yang mengajar mereka supaya banyak bertanya. Ada orang di sebaliknya yang suka bertanya. You tanyalah. Orang itu sebenarnya budak-budak muda, orang-orang muda ini hanya sekadar semangat. Tetapi ada orang di sebaliknya yang menyocoknya orang ini. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak mengukuhkan sistem beraja, pengukuhan penguasaan itu pun kena ada. Mungkin undang-undang telah ada, penguasaan itu lemah. Apabila tidak ada penguasaan, sedangkan undang-undang peraturan telah ada, maka akan timbul banyak masalah. Kenapa persoalan ini sangat besar? Seperti mana kata Dr. Sharifah tadi, apabila sebut tentang sistem beraja, dia paling dekat dengan satu benda yang sangat besar dalam hidup kita. Benda yang paling besar dalam hidup kita ialah Islam, agama kita. Dan kita kena ingat bahawa seperti mana kata Ustaz Don tadi, sistem beraja ataupun beraja itu atau raja itu benda yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Satu benda yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Berapa banyak ayat tentang raja. Sampai ada raja di dunia dan ada raja di akhirat. Malik Yawmiddin, raja pada sekalian raja, raja pada hari kiamat. Menunjukkan bahawa sistem beraja itu ada persoalannya, ada bendanya yang perlu ada. Apabila ada cubaan-cubaan untuk menghilangkan penghormatan, menghilangkan kasih sayang, menghilangkan rasa hormat, kita lihat sistem ini dia akan merosakkan. Yang paling awal akan rosak ialah agama itu sendiri, Islam itu sendiri yang tidak akan jaga. Dan jangan kita melihat apabila kita bercakap tentang soal Islam, apabila kita bercakap tentang soal raja, ada yang mengatakan bahawa ini bercanggah dengan human right, dengan hak asasi. Bila bercakap tentang raja, kita bercakap tentang perkauman. Mungkin raja ini hanya untuk ketuanan Melayu dan sebagainya. Ini satu bentuk percanggahan pendapat yang sangat tidak betul. Apabila raja memayungi agama ini, menjaga kepentingan agama. Agama apa? Menjaga kepentingan agama Islam. Apakah makna Islam? Islam itu ialah sejahtera. Bermakna apabila Islam itu dijaga, bangsa dan agama-agama lain juga akan berada di bawah keadaan yang aman, di bawah sistem Islam ini. Jangan apabila kita bercakap tentang raja berpelbagaan, menjaga keistimewaan, kedaulatan Islam itu di bawahnya, maka agama-agama lain, bangsa-bangsa lain melihat ini menjaga kepentingan bangsa atau agama tertentu. Tidak. Kita bercakap dalam konteks Malaysia. Apabila kita bercakap tentang konteks Malaysia, yang pertama, apabila Islam itu kuat, Islam itu akan menjaga kebajikan seluruh manusia, walaupun orang itu bukan Islam sekalipun. Yang keduanya, kita melihat bahawa apabila kita bercakap tentang sistem beraja ini,
Ada orang mengatakan bahawa menimbulkan satu benda apa perlu lagi dipertahankan. Maka kita tengok negara-negara yang telah jatuh sistem berajanya di India atau di China. Sistem beraja mereka telah lama jatuh, puluhan tahun atau ratusan tahun yang lepas. Maka ditimbulkan budaya republik ataupun sistem negara republik. Yang mananya apabila letak kepada republik, belum tentu agama itu adalah diletakkan Islam yang teratas. Maka agama menjadi sama level. Agama adalah sama belaka. Apabila Islam telah disamakan dengan agama-agama yang lain, di mana lagi kita nak letakkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih mengatasi ketinggian Islam. Ini yang kita kena lihat. Tetapi yang menjadi masalah sekarang ini bukan setakat remaja Y, generasi Y ini yang perlu kita jaga sebenarnya pemikiran mereka. Kita juga kena jaga ada orang di sebaliknya yang sentiasa memprobok, Saya secara peribadi saya dah hunsin. Semayang mesti tak khusyuk dah. Tuan-tuan di rumah ni berapa lama semayang tak khusyuk. Allahu Akbar. Bila pula pilihan raya ni? Tak habis-habis dah hunsing, tuan-tuan. Bagilah rakyat bernafas. Bagilah rakyat hidup dan berfikir, bekerja dengan amannya. Sampai semua nak dikacau ini. Semua nak dikacau. Sampai perlembagaan, raja berperlembagaan pun nak dikacau ni apa hal? Cukup-cukuplah. Cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz. Dia kalau Ustaz menyanyi begitu, dia tak berhentinya. Dia tak boleh menyanyi begitu. Saya setuju dengan Ustaz sebut tadi, penguatkuasaan tu penting. Ketegasan kita. Kalau sistem orang Melayu dulu-dulu lah, kalau jadi pemimpin, tikam biar tembus. Gantung biar tinggi. Kerat biar putus. Ini tikam tak berapa nak tembus. Tek gitu aja. Macam main usik-usik gantung tak berapa nak tinggi apa tu. Hati berani, senjata tajam, mulut baca emas banyak. Ini cara orang dulu-dulu. Sekarang ni agak susah sikit. Sebab itu saya tertarik dengan pendekatan dan pandangan yang diberikan oleh Ustaz Kazim Ustaz tadi. Saya nak beralih kepada Prof. Dr. Sharifah Hayati. Tadi kita sebutkan tentang pemerkasaan, peremajaan. Kita nak hebatkan lagi institusi ini. Barangkali pada pengamatan Prof, apa yang lagi perlu kita lakukan dalam kita nak memperkasakan peranan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dalam konteks negara kita ini. Silakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian ya. Sebenarnya apabila kita bercerita tentang nak memperkasakan institusi beraja ini, dia tidak datang daripada satu pihak sahaja. Tepuk sebelah tangan tak berbunyi lah ya. Dia mesti dua-dua. Jadi apa yang dua-dua? Dua-dua ialah antara raja dan juga rakyat. Hubungan timbal balik antara tanggungjawab, peranan, fungsi raja dan juga kewajipan rakyat perlu berimbal balik. Bila ada hubungan yang begini erat antara dua ini, maka ia akan memudahkan banyak perkara, menyenangkan kehidupan, memakmurkan kita. Tuan-tuan, puan, kita nak kena ingat bahawa apa yang kita cerita hari ini tentang hubungan erat, kasih sayang, menjunjung kasih ini kan, perlu kita zahirkan dan perlu kita pertahankan. Gambaran ini diperlihatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, khiyaru a'immatikum alladhi tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Imbal balik antara pemimpin dengan rakyat, antara raja dengan rakyat, pemimpin dengan masyarakat. Pemimpin yang baik itu ialah yang mendoakan dan didoakan oleh rakyatnya. Imbal balik. Ya, yang mengasihi dan dikasihi oleh rakyatnya, yang mendoakan dan didoakan oleh rakyatnya. Justru itu kita melihat pertama sekali ialah dalam memperkasakan ini perlu ada adil di pihak kita.
adil di pihak rakyat. Selalu orang cakap pasal adil pemerintah, kadang-kadang terlupa tentang adilnya rakyat. Apa itu adilnya rakyat ini? Ini juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma hammilu wa 'alaikum ma hammilu wa 'alaikum ma tahammaltum. Dia kata, dengarlah, taatlah pada apa tanggungjawab yang dilakukan oleh pemimpin itu, raja itu, telah dilaksanakan, dan atas kamu kewajipan yang hendak kamu laksanakan juga. Jadi hubungan imbal balik ini perlu melihat dari sudut adilnya kita rakyat. Bagaimana adilnya kita rakyat ni persoalannya. Walaupun generasi Y boleh Y tanya-tanya macam-macam, tapi natural law dan hukum menyatukan kita. Kita kata kalau orang sayang aku sayang dia. Itu biasa. Tetapi Allah juga mengatakan bahawa man la yarham la yurham. Kalau kamu tak sayang orang, macam mana orang nak sayang kamu? Kalau kamu tak sayang orang, bagaimana Allah nak sayang kamu? Begitu anak-anak dengan mak bapak. Takkan mak bapak aja sayang, anak-anak tak sayang. Anak-anak juga kena sayang. Bukan kenapa juga tanya kerana natural law kata orang sayang aku sayang kau, tetapi juga ada hukum yang mengaitkan. Sebab itu kita kata antara adilnya kita ialah satu, taat setia. Itulah dalil surah An-Nisa ayat 59 yang dibaca oleh ustaz tadi. Ya ayyuhallazina amanu wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada taat, ada setia. Ini ijma' jumhur fuqaha mengatakan bahawa wajib taat selama mana tidak membawa kepada kekufuran yang nyata. Nah, ini imbal balik adilnya kita. Dua, berlaku hormat kepada institusi beraja, kepada raja, kepada Duli Yang Maha Mulia kita yang di-Pertuan Agong. Hormat. Mungkin di sana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ada yang tidak kamu senangi, barangkali ada yang susah, barangkali ada yang sulit, tapi menjadi tanggungjawab kita untuk melaksanakan rasa hormat kita, barulah kukuh, barulah terjaga. Dan yang ketiga, adilnya kita itu ialah bukan taat saja, setia saja, hormat saja, tetapi khidmat. Tuan-tuan, qiwamud dunya bi'arba'ah. Dunia akan jadi kukuh dengan sebab 4. Bi'adlil umara, dengan pemerintah yang adil. Bi'ilmil ulama, dengan keilmuan para ulama. Bisakhawatil aghniya, yang berada yang kaya itu mencurahkan baktinya, pemurahnya. Dan yang keempat, bidu'ail fuqara, tak ada apa-apa, tapi juga ada tangan untuk menadah doa daripada orang yang susah. Tuan-tuan dan puan, satu aja pemerintah, bi'adlil umara. 3, ulamanya yang kayanya, yang fakirnya. 3 ini ada peranan. Yang inilah adilnya kita, yang itu nanti memperkasakan sistem. Baik, terima kasih Permadia Dr. Sharifah. Begitulah saudara, perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian dalam usaha untuk memperkasakan lagi peranan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dalam konteks negara kita ini. Saya nak beralih kepada panel ketiga, Ustaz Don. Saya kira kita nak memperkasakan tu senang untuk diucapkan, tapi cabarannya begitu besar. Di luar sana begitu ramai, telah wujud masyarakat yang menganggap sistem ini tidak demokratik, berbudaya feudalisme, bertunjangkan autokrasi dan macam-macam bahasa yang kita tak faham. Secara umumnya, apa cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi dalam usaha nak memperkukuh dan memastikan sistem ini kekal koror dalam konteks pemerintahan tanah air kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kekanda moderator tanya soalan cabaran, senang je abang. 1, 2, 3, 4 habis ya. Masa dia bagi 5 minit tu. Jadi saya minta izinlah untuk saya hurai dan saya cerita sikit apa yang ada dengan dia sekali, boleh? InsyaAllah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita nak sebut dalam keadaan hari ini, kita nak cerita kepada semua orang berdasarkan kepada cabaran yang kita ada.
dalam apa sudut perbuatan yang kita buat, hatta dalam sembahyang sekalipun, Allah tunjuk kepada kita. Dengan izin saya minta daripada kanan moderator untuk sentuh juga berkaitan dengan malam Isra' Mi'raj sedikit. Nak sembahyang pun di awal perjalanan, selepas Nabi dicuci hati, dibelah dada, naik permulaan perjalanan, Ifrit yang ligan Nabi dulu. Ifrit yang ligan, boleh ligan, kejar, chasing. Jadi Ifrit yang kejar dulu. Jadi bila Ifrit yang ligan dulu, dia nak cerita dekat kita, kata hatta Nabi yang dicuci hati, masa cuci tu Jibril sebut, kata aku buang benda hitam yang ada pada kamu ni, aku buang supaya setan ataupun jin tak boleh nak kacau. Ligan juga dia belakang Nabi tu. Sampaikan terpaksalah kena buat apa, kita kata malaikat Jibril ajak kepada Nabi baca doa yang diajarkan oleh Jibril, maka tersungkok jin ke depan, dia tersungkok dia ke belakang, pasal tu seluar dia terkoyak kat depan, jatuh kat belakang, koyak belakang, dia buka, dia tinggal manusia pula pergi pakai pula kat atas kan. Seluar jin lah. Cuma saya nak sebut kata apa, benda ni bila sebut cabaran, dia adalah sunnatullah. Sunnatullah yang Allah sebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ayat dia Allah kata, ingat ketika mana orang-orang kafir nak buat kepada kamu, siapa dia kamu ni? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan yang mulia. Allah pesan dekat dia siap-siap. Sebab tu bila Nabi balik, Nabi cerita dekat pakcik Nabi, pak melakang Nabi Abu Talib. Apa pak melakang Nabi kata? Ni'ma rabbu rabbuk. Sebaik-baik, secekap-cekap, seambik-ambik berat Tuhan adalah Tuhan kamu. Tuhan kami tak ada duk cari pasal nak bagi tahu kat kami apa nak jadi kat kami. Tapi Tuhan kamu sebut dalam Quran, kata ingat ketika mana orang kafir kumpul untuk nak memusnahkan kamu. Orang-orang musyrikin Mekah kumpul nak buat apa? Pertama sekali liyusbitu, nak penjarakan Nabi, ataupun nak bunuh Nabi, ataupun nak halau Nabi keluar daripada tempat tu. Tapi dia bukan tiga saja cabaran yang nak buat pada orang-orang kita yang nak mempertahankan sistem kita. Yang kata raja ini, payung negara, payung ni. Sebab apa saya sebut contoh ni? Sebab kok mana pun ketua agama negara adalah yang di-Pertuan Agong. Jadi Islam duduk di tangan yang memegang itu Islam, agama persekutuan negara kita. Jadi dalam Islam, cabaran ni sunnatullah. Hatta Nabi pun Allah kata dekat dia, satu lagi yang ujung, apa dia? Wayamkurun. Sampai bila-bila orang akan cari taktik, akan buat. Sekarang generasi Y, dia buat cara yang Ustaz Kazim kata tadi, kekanda Ustaz Kazim kata, ada orang cucuk ke belakang, tanya-tanya. Itu zaman sekarang. Zaman akan datang, dia ada lagi kaedah dia, akan ada lagi sebab wayamkuruna. Tapi jangan lupa wayamkurullah wallahu khairul makirin. Betul, orang lain akan buat macam-macam untuk nak buat, nak menjatuhkan, nak menodai, sehingga menghilangkan apa kita kata dalam diri kita, benda yang kita sebut sebagai bunga kesetiaan. Boleh pakai ayat tu, bunga kesetiaan yang ada pada kita. Bila jadi macam tu, saya harap kepada semua sekalian yang dengar suara saya ni, jangan lupa untuk kita imbau kembali hikayat lama apabila keris Tamin Sari dicucukkan ke dada saudara yang akhirnya dikebumikan tanpa ada sebarang batu nisan jasa, hanya kerana hasad, dengki dan sebagainya yang Allah highlight kepada kita di hujung Al-Quran yang buka mula dengan surah Fatihah. Ujung dia Allah tutup dengan apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada yang kata duk bisik ke hati tu. Baca dah banyak Quran,
Pasal apa? Ending tu yang hak sini ni yang takut sekali. Pasal itulah yang ni malaikat cuci untuk Nabi. Tapi macam mana kita nak bagi kuat yang ni? Macam mana kita nak buat kuat yang ni? Sebab apa? Sebab saya yakin setiap hari Jumaat kita doa kepada Yang di-Pertuan Agong. Tapi mana pi doa semua orang? Takkan Tuhan kita tiba-tiba jadi tak dengar pula? Takkan orang yang berkhutbah dan orang yang dengar khutbah tidur pula bah? Wallahu alam. Abang kita dah buat masa tamat. Saya tergantung kat situ. Sekejap lagi saya sambung giliran saya pula. Boleh tak? Wallahu alam. Saya serah pada kanan moderator. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Don Dania. Begitulah saudara, dalam santai-santai banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Kebodoli tuanku, umpama kayu besar di tengah padang. Rimbun daunnya tempat berteduh, kuat dahannya tempat bergantung, kukuh batangnya tempat bersandar, besar akarnya tempat bersila. Teringat saya ahli panel sekalian kisah seorang pemuda. Dia duduk di bawah satu pokok yang teduh. Tiba-tiba dia dapat satu kapak baru tajam. Dia nak cuba kapak itu. Dia tebangnya pokok, dia tetaknya pokok. Sebab dia nak cuba kapak itu, akhirnya pokok yang biasa meneduhkan dia akhirnya mati. Dan tidak ada guna lagi pokok selepas daripada itu. Kita khawatir perkara ini akan berlaku. Saya bila Ustaz Don dah mula menyebut tentang Isra' wal Mi'raj, kerana pada malam ini juga saudara kita bersempena dengan sambutan Zikra Isra' wal Mi'raj, memperingati peristiwa Isra' wal Mi'raj, salah satu peristiwa luar biasa yang dirakamkan dalam Quran. Kita akan masuk pusingan yang seterusnya dan saya akan mula bertanya tentang Isra' wal Mi'raj. Jadi saudara di rumah juga jangan ke mana-mana. Kita akan berehat dulu seketika. InsyaAllah kembali nanti kita akan sambung membincangkan Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sekali lagi dapat kita bertemu menerusi Forum Perdana Diraja bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, bersiaran secara langsung dari Dewan Santapan Istana Negara bersama 3 orang ahli panel pada malam ini, Ustaz Kazim Alias, Dr. Sharifah Hayati dan Ustaz Don Daniel. Baik, seperti yang dijanjikan sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, kita akan nak tanya juga pada malam ini kepada panel-panel kita berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj. Sebab kita kebetulan pada malam ini juga banyak sungguh majlis-majlis sambutan Isra' Mi'raj ini sedang diadakan. Saya nak mulakan dengan Ustaz Kazim terlebih dahulu. Dalam suasana sekarang, saya kira Isra' Mi'raj ini terlalu banyak pelajaran yang boleh kita ambil. Dan saya kira panel-panel juga bersetuju sebahagian besar daripada pelajaran di dalam kisah Isra' wal Mi'raj ini adalah soal hubungan kemanusiaan. Jangan mengatur orang, jangan fitnah, jangan itu, jangan ini. Dalam bahasa sekarang, keharmonian lah. Mohon ulasan daripada Al-Fadhil Ustaz, pandangan tentang isu keharmonian ini. Silakan. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada waktu malam. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Kenapa yang Allah pilih waktu malam? Kenapa tak ambil waktu siang ke, petang ke? Orang kampung saya sebut subuh sepi. Kenapa tak ambil subuh sepi? Orang tanya saya, Ustaz, kenapa subuh sepi? Kenapa tak subuh sema'i? Mana saya tahu? Orang kampung sebut subuh sepi kata dia. Kenapa pergi waktu malam? Nampak ke? Siang-siang kan nampak. Inilah tuan-tuan gambaran kepada kita. Ada masa untuk kita bermuhasabah. Ada masa untuk kita ingat pada Allah Ta'ala. Waktu yang paling sesuainya ialah malam. Malam bagaikan ada tersimpan sejuta rahsia. Malam itu. Fikir malam. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan waktu malam. Wa ja'alna al-laila libasa. Dijadikan waktu malam untuk kita ni, pakaian kita. Boleh fikir. Waktu malam ini adalah waktu untuk kita mohon munajat pada Allah. Siang-siang ni sibuk. Mana tengok cerita Korea. Ni malam-malam ni lapang sikit Ustaz. Tak boleh ingat banyak dosa-dosa kita banyak. Banyak dosa kita selerak tuan-tuan. Celik-celik mata je dosa.
Buka mata pagi-pagi je berdosa. Sebab kutuk isteri. Weh Kuri, bangunlah. Dia panggil isteri kurus, tuan-tuan. Ni. Lidah ni. Ustaz bercakap tentang keharmonian. Kita bercakap keharmonian itu datang kerosakannya daripada apa? Ni lidah. Tuan-tuan ingat rosak keharmonian dengan pedang ke? Kalau saya ada pedang sekarang, yang paling kena dulu ustaz dulu. Yang dekat pintu lari, selamat dia. Tetapi dengan rosaknya lidah saya, jahatnya lidah saya, satu dunia boleh rosak. Ini keharmonian kita. Sebab itu disuruh jaga lidah. Dua benda yang merosakkan kamu. Dua fa. Satu famun, satu faraj. Yang pertama adalah mulut kamu, lidah kamu. Yang kedua ialah faraj kamu. Dua ini yang merosakkan kita, tuan-tuan. Ini benda yang disebut berulang kali dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab itu kita ambil malam muhasabah. Kita banyak fitnah pada orang. Kita banyak ngumpat pada orang. Kita banyak mengata pada orang. Kita banyak, pernah tak kita fikir percakapan yang kita tulis dengan tangan? Sekarang orang tidak lagi mengumpat dengan mulut, Ustaz. Orang mengumpat dengan Facebook, dengan jari. Ni, dulu kita panggil Facebook, sekarang panggil fitnah book. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, tutup mulut, wa tukallimuna aydihim. Tangan ini akan bercakap. Cuba tuan-tuan tengok tangan ni baik. Suruh tampar dia ikut. Pernah tak tampar tak nak ikut? Ke tampar kan? Tak nak. Mana ada, tuan-tuan? Ada. Kita nak menulis pen, pegang elok je pen. Ada pernah jari melawan. Tulis, tak nak. Dia kata, tampar kan? Tetapi tangan inilah yang akan bercakap besok. Ni yang duk menulis dalam blog. Ini yang menggoncang keharmonian sebuah negara. Sebab tu saya katakan tadi, penguatkuasaan kena buat. Jangan duk sebut amaran. Sampai bila? Cerita bila? Cerita. Saya memberi amaran. Sampai bila? Nak tunggu negara ni hancur, nak tunggu Islam hancur, negara kita hancur baru nak buat. Ini benda yang diperkasakan. Sebab itu Allah Ta'ala tunjukkan benda ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Lidah ni, tuan-tuan. Ni yang ramai-ramai sini ada buat dosa merompak. Ada sini yang merompak. Serahkan duit, ada. Pegang pistol pun tak larat. Tuan-tuan tak merompak di sini. Ada di sini yang nak berzina? Tak ada. Nak berzina sini. Ini yang di rumah. Ada nak berzina? Ustaz, yang di rumah pun tak ada berusik, Ustaz. Itu dia. Nak berzina apa, Ustaz? Di rumah pun tak berusik. Kenapa tak diusik Pak Long? Kencing mani, Ustaz. Itu dia. Nak rogol orang apa? Tuan-tuan nak bunuh orang? Tuan-tuan nak bunuh tikus pun tak reti. Tikus rumah dia banyak, ada orang panggil Cik T. Dia tak disebut tikus, lagi sebut tikus, lagi banyak datang. Dia kena sebut Cik T. Nasib baik bukan Cik Ta. Yang mana faham. Jadi ada Cik T, Cik tikus yang masuk di dalam sangka, Ustaz, dalam perangkap. Dia telefon saya, Ustaz, macam mana nak bunuh tikus ni? Saya tikus masuk dalam perangkap. Habis itu dia nak bunuhnya macam mana? Akak ambil pisau, tetak je akak. Akak tak sanggup. Kalau gitu akak rejam dengan lembing akak. Mana ada lembing? Habis tu nak buat apa ni? Akak lepas lah. Lepas je lah. Nak bunuh tikus pun takut, tambah nak bunuh orang. Kita tak buat. Yang kita buat lidah. Dosa lidah. Pergi rumah pengantin, makan nasi. Pengantin masuk, gemuk gila. Nampak? Pengantin perempuan tunggu. Disambut dia pengantin perempuan. Kurus pula. Seorang gemuk, seorang kurus. Tahan ke? Nampak? Selamberok je ngata. Inilah yang sekarang, tuan-tuan, lidah tak bertulang. Yang inilah yang bergeraknya.
dalam internet, dalam website, dalam blog. Yang ini yang kita ambil. Kita Ustaz cakap banyak Ustaz Isra Mi'raj Ustaz. Ambil satu aja, jaga lidah. Dengan lidah, dengan jari yang berkata-kata ini boleh rosak keharmonian sebuah negara. Jadi kita mintalah muhasabah balik pada sahabat-sahabat kita di luar sana. Sayang negara. Kalau negara ni huru-hara, nak lari ke mana? Mana tempat nak terima kita? Dulu kita bolehlah, kalau roboh kota Melaka. Sambung, trek-tek-tek. Ustaz sambung trek-tek-tek je. Papan di Jawa saya dirikan, trek-tek-tek. Kalau sungguh bagai dikata, nyawa di badan saya serahkan, trek-tek. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Sekarang kalau roboh kita di sini, tuan-tuan nak bawa ke mana? Nak pergi ke Jawa? Dia sumpit tuan-tuan. Ini adalah tanah air kita, ini adalah raja kita, ini adalah sultan kita. Mereka memayungi kita, jagalah keharmonian. Muhasabah. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa, moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Saya nak habiskan lagu ni, dia orang dah pusing, so berhenti. Berhentilah Ustaz, kita sedar diri. Allah. Pusing tu suruh lagi sebenarnya, bukan. Ya, silap. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Kazim. Begitulah saudara para penonton khususnya di rumah, bagaimana penerangan yang diberikan, keharmonian itu sangat mustahak untuk dijaga. Sebab itu kalau kita tengok Islam ni agama yang jaga keharmonian. Tengok dalam masjid, semua peraturan dibuat dalam masjid untuk harmoni. Kenapa kita bila semayang di masjid berjemaah, semua orang bila semayang mesti cakap bahasa yang sama. Dari segi hak, kita berhak cakap bahasa kita, tapi Tuhan nak harmoni. Sebab kalau imam orang Pahang tak nak cakap Arab, cakap Pahang. Kalau makmum orang Terengganu dengar, dia jadi marah. Orang Pahang jadi imam, tak nak cakap Arab Allahu Akbar, dia cakap Tuhan bapak besarnya, contoh. Datang orang Terengganu, oh Tuhan besar dak batuk. Datang orang daripada Jawa Barat, Gusti Allah nu agung. Datang orang Sumatera Barat, Tuhanan gadang. Datang orang Parit Jawa, gede-gede, Tuhan gede. Habis tak harmoni, walaupun kita berhak, kan? Tak harmoni. Tadi Dr. Sharifah, Ustaz Don dia ada cerita pasal peristiwa pembelahan hati baginda Nabi sebelum baginda itu di Isra' Mi'rajkan. Dan baginda itu dicuci dengan air zam-zam, dituangkan dengan hikmat, iman dan juga ilmu. Apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini untuk kita kongsikan dengan para penonton? Silakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seronok macam-macam yang dapat dikongsikan. Macam-macam cerita, macam-macam lagu, liriknya. Ya Allah, saya tak ingat apa-apa dah. Ingat trek-tek-tek apa? Nak nyambung juga. Tuan-tuan, alhamdulillah. Kita gembira dalam kita menceritakan tentang kedaulatan, merdeka, sistem beraja, sistem yang begini kukuh yang menjaga kita semua, dan yang paling penting menjaga agama Islam ini. Kita juga mengaitkannya dengan peristiwa yang begitu besar, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu yang kita belajar, kalau Ustaz tadi menyentuh tentang jaga lidah, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, seperti Ustaz Badli Shah menyebut, ialah tentang bagaimana Rasulullah SAW sebelum diisrakan itu dibasuh hatinya dengan air zam-zam dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hatinya dengan hikmah, dengan ilmu dan iman, tuan-tuan. Satu lagi yang kita belajar ialah soal hati. Soal hati. Mungkin apa yang terpancar daripada lidah itu, dia terbit daripada hati. Nah, kita nak tanya, apa khabar hati kita? Sihat tak dia?
Baik tak dia? Bersih tak dia? Cerah tak dia? Kekeliru dia? Serabut dia? Hasad dia? Dengki dia? Marah dia? Macam-macam dalam hati ini yang digambarkan oleh Rasulullah dan digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai nanti kita datang menemui Allah Subhanahu Wa Taala pun atas dunia kualiti standardnya macam-macam yang kita buat ini, kualitinya, standard Allahnya ialah hati kamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tak tengok rupa paras kamu, ya segala cantik kamu itu, tak tengok segala ketegapan kamu itu, tinggi rendah kamu itu. Ya betul, kita tengok sahabat pun disebut oleh Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud tak ada tinggi, tapi imannya tinggi. Duduknya rendah, tapi imannya besar, tuan-tuan. Bilal bin Rabah tak ada kulit yang cerah, tapi hatinya cerah, imannya cerah. Salman Al-Farisi bukan penduduk tetap kota Mekah, orang yang mendatang, tapi patriotiknya dahsyat, hebat. Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan, tinggal segala harta, apa yang dia ada, dermawannya menjadikan akhirnya orang lain tumpang kaya. Sayyidatina Aisyah, tuan-tuan, muda tapi kaya, tua, matang akal budinya. Masya Allah. Allah nanti kau datang, kau bawa apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti nak tengok pun hati. Justru hati nak bagi kuat, tuan-tuan, nak bagi vitamin, tuan-tuan. Jangan ada nuktatun sauda, kata Rasulullah. Bal kalla bal rana ala qulubihim. Jangan ada karat, nak kena ada nuktatul bayda, sama titik-titik hitam, nak basuh, nak iris, nak delete, nak bagi dia cerah, nak ada nuktatul bayda, nak jadi putih. Nak putihkan dia, nak kuatkan dia, nak cerahkan dia, nak buat apa? Itu yang kita dapat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Masukkan dalam hati kita ilmu. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu, kata Rasulullah. Ilmu tu jadi imam, nanti amalannya dia ngikut. Sebab itu, tuan-tuan, kata Rasulullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bila kau melalui taman-taman syurga, kau nikmatilah, kau singgahlah. Sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Taman-taman syurga itu majlis ilmu lah, singgahlah, nikmatilah. Tuan-tuan, dua hikmah. Imam Al-Ghazali kata, ilmu je tak cukup, tapi mesti ada hikmah. Hikmah apa? Kebijaksanaan. Tak pakai emosi, pakai akal, tak fikir pendek, fikir panjang, tak fikir sekarang, fikir jauh ke depan. Tak fikir untuk diri, fikir untuk ramai, tak fikir untuk peribadi, fikir untuk kepentingan, masalah umum. Itu hikmah. Dan yang akhir sekali masuk iman. Tak ada arti ilmu, tak ada arti hikmah kalau tak ada iman. Besok nanti jumpa Allah SWT, Allah dah bagi kunci. Kita semua adalah orang-orang yang beriman. Jeriji-jeriji itu kunci adalah amalan-amalan kita, kasih sayang kita, pertautan kita, hubungan kita, perpaduan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Profesor Madia Doktor di atas huraian sebentar tadi. Muslimin muslimat, saudara yang berbahagia sekalian, begitulah kepentingannya kita belajar daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, iaitu pembersihan hati baginda sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam ini sebenarnya ustaz-ustaz, kita ada buka Facebook untuk dapat komen pertanyaan daripada penonton kita. Tapi sebab tajuk kita ada kaitan dengan Isra Mi'raj, kurang soalan. Sebab mengambil sempena dengan sifat Sayyidina Abu Bakar, ketika Nabi cerita Isra Mi'raj, dia tak tanya dah, kira setuju je lah. Jadi pada malam ni memang tak ada orang berani nak tanya, semua jadi Sayyidina Abu Bakar saja. Cuma Ustaz Kazim ada permintaan, boleh tak Ustaz Kazim nyanyi lagu Anak Ayam Turun 10, nyanyian M-Zin, kutipan dari filem Singapura Dilanggar Todak. Itu nanti insya-Allah pada pusingan yang seterusnya nanti.
InsyaAllah Ustaz ya. Baik, saya nak pergi kepada Ustaz Don Daniel. Kita nak cerita Isra' Mi'raj lagi. Kurang lebih ada 13 peristiwa kalau tak salah kiraan saya. Nabi lihat perkara-perkara simbolik yang amat ajaib sepanjang perjalanan baginda itu. Kita nak ringkaskan, 13 ni terlalu besar. Barangkali kita nak ringkaskan dalam 5 minit apa rahsia di sebalik kebanyakan majoriti gambaran-gambaran simbolik tersebut. Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Bila sebut berkaitan dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj, semua orang daripada dulu sampai sekarang, seperti contoh macam saya sendiri, umur saya 28 tahun, maknanya saya dah dengar cerita ni, tambah tolak lebih kurang 20 tahun dah saya duk dengar cerita Isra' dan Mi'raj. Cuma saya nak usik sikit semua orang hari ni, saya nak beritahu kata, bukan kita saja-saja nak sentuh pasal Isra' Mi'raj dan simbolik 13 peristiwa itu. Sebenarnya bila tiap-tiap tahun kita duk cerita benda yang sama, saya nak bagi tahu kata, apa yang kita buat malam ni, semua pakat duduk malam ni, termasuklah ahli panel, kakanda-kakanda ahli panel yang saya kasih sekalian. Bila sebut saja kita buat bersempena dengan hari Isra' dan Mi'raj, ayat Quran yang tak boleh tinggal sekali yang duduk pada kita hari ini ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang tak kira siapa, tak kira besar, tua, muda, atas, bawah, rakyat dan sebagainya, tak kira siapa, apabila kita kumpul ramai-ramai kita nak buat sesuatu yang disebut sebagai meraihkan, membesarkan, memeriahkan, menganjurkan sesuatu yang berbentuk yu'azzim sya'airallah, membesarkan tanda-tanda kebesaran Allah, fa innaha, sesungguhnya perbuatan kita berkumpul ramai-ramai dan yang tengok televisyen semua sekali ni, semua apa dia? Perbuatan ini min taqwal qulub, daripada tanda-tanda hati yang bertakwa. Kan senang nak tunjuk dekat Allah hati bertakwa, tapi kurang-kurang dengan majlis yang kita buat hari ini, Allah bagi kita dapat bagi tahu, ya Allah, kami tunjuk padamu bahawa hati kami hati bertakwa, kami raih tanda kebesaranmu, iaitu Isra' Mi'raj. And on top of that, yang boleh orang putih boleh ke Ustaz ni? On top of that, sebab itu Nabi sebut di dalam satu hadis, Nabi kata apa? Ada 7 golongan yang akan mendapat payungan Arash, dan orang yang mendapat payungan Arash itu nombor 1 sekali, Al-Imamul Adil, imam yang adil. Pasal apa nombor 1 Allah bagi imam yang adil? Saya bagi contoh malam ni saja. Kalau semua orang malam ni mai tunjuk hati yang bertakwa, dengan sebab kebenaran dan titah yang diberikan kebenaran oleh Tuanku untuk kita buat dalam majlis hari ini, dan tempat yang disediakan, kebenaran yang diberikan, kalau setiap orang dapat 10 pahala, 10 pahala yang sama semua ni akan diberikan pada yang dipertandingkan seorang dia. Saya tu duduk atas sekali. Tapi tak apa, jangan jealous, it's okay. Tuan-tuan boleh cari hak kod lain punya. Okay, balik mengaji banyak. Cuma lagi satu saya nak sambung yang jin Ifrit tadi tu. Saya nak cerita kata, lepas Nabi naik jin Ifrit ligan Nabi, dah dia jatuh dah apa semua, dia dah hilang dah. Dalam perjalanan tadi ada 2 suara. Saya ambil yang ni boleh contoh yang ni 2 suara, satu panggil balik kanan, satu panggil balik kiri. Panggil Nabi seolah-olah macam nak halang perjalanan Nabi. Maka malaikat Jibril tanya, ya Muhammad ataupun ya Rasulullah, tahu tak suara-suara panggil itu siapa? Nabi kata tak tahu. Malaikat Jibril kata, itulah Yahudi dan Nasrani yang memanggil-manggil kamu, nak delay kamu, nak sesatkan umat-umat kamu. Tuan-tuan, dalam peristiwa tu tahun Nabi pi 1430 tahun lebih Nabi pi. Yahudi Nasrani panggil Nabi masa nak pergi semayang dalam keadaan memanggil untuk nak goda Nabi.
Kita hari ni, Yahudi, Nasrani panggil kita juga bila kita nak pergi semayang. Bila elok nak masuk, handphone kita bunyi. Tak? Baru nak masuk, Facebook masuk atas saat tu. Buka lah tu pula. Tak apa lah. Masuk pula. Nak pergi semayang tu tengok Allahu Akbar. Bunyi pula lagu. Saya ni tak tahu lah nak nyanyi lagu apa. Ustaz Kazim nak boring ringtone kah? Kalau tak kanda Ustaz Kazim nak tolong boring ringtone tak apa. Ni tengah duduk semayang. Masuk lagu. Panggil lagi kita. Hak semayang tadi tu mana? Lingkup. Saya dia kata cukup dah habis masalah. Saya kata awak orang ni cakap lama, aku cakap sat ni orang ni tak cicil. Baru cakap tak ada, baru duduk tadi jin efek tak ada nak pergi mana, habis dah juga. Tak apalah, sekian takat tu je lah. Cuma saya minta izin atas rasa keberkatan daripada kitab Tuan Guru Syekh Dr. Fatani yang dibaca oleh guru kami Tuan Guru Datuk Harun. Saya nak highlight kepada tuan-tuan hadis di ujung dalam bab Tatmimul Faidah. Tuan Guru diminta oleh seorang pemimpin untuk mengarang satu penutup kepada kitab yang mulia ini khusus untuk pemimpin. Dan saya nak ambil satu hadis yang disebut oleh Sayyidina Umar kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa raja-raja, pemimpin-pemimpin bila mereka jalan, rakyat hormat mereka? Bila mereka datang, kita membuat sembah duli yang maha mulia. Kenapa begitu? Maka Nabi jawab kepada Umar, mereka adalah bayang-bayang Allah di atas muka bumi. Maka sekiranya mereka itu adil, maka pahala buat mereka dan bersyukurlah kita. Tolong tuan-tuan tanya, jauh mana tuan-tuan syukur? Okey, silap soalan. Tanya macam ni, sejauh mana kita syukur? Sebab sambungan dia apa? Apabila dia berlaku zalim, dia berdosa, kita sabar. Itu Nabi sebut. Bila jadi peristiwa baru-baru ni dan sebagainya, tuan-tuan buat apa? Kita buat apa? Kita sabar atau kita melenting? Kita kata kita ikut sunnah, tapi Nabi suruh kita sabar. Okey. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat. Wallahu a'lam. Jazakallah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Don. Walaupun malam ini masa kita tak banyak sebenarnya, tapi lebih daripada kebiasaan. Biasanya forum kita 1 jam. Malam ni istimewa kita buat 1.5 jam. Dan kami dipahamkan juga insya-Allah program-program sebegini akan terus diadakan di Istana Negara ini, mudah-mudahan untuk mengembalikan tradisi silam, istana dan ulama, raja dan rakyat sehati sejiwa, berpisah tiada. Saya kira kita akan berehat dulu seketika. InsyaAllah kembalinya nanti ada beberapa perkara lagi yang akan kita minta pendapat dan komen daripada panelis kita. Saudara jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita bersiaran. Sedar ataupun tidak, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan kita dalam forum perdana diraja pada malam ini. Dan pada kesempatan penghujung-penghujung ini kita sempat menerima beberapa persoalan daripada para penggemar, penonton kita di rumah. Ada satu persoalan diutarakan di sini, saya nak pergi kepada Ustaz Kazim sedikit dalam kesempatan masa malam ini. Ustaz, saya nak tanya kenapa dalam peristiwa Isra' Mi'raj Nabi nampak perempuan lebih ramai daripada lelaki dalam konteks peristiwa di neraka itu? Soalan daripada Rahmah Adam, silakan ringkas. Ya, dalam masa yang singkat ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas habis sembahyang raya, Nabi turun daripada mimbar, Nabi pergi dekat orang perempuan. Masa tu orang perempuan pun sembahyang hari raya di padang. Rasulullah kata pada orang perempuan, bertakwalah kamu pada Allah, wahai perempuan. Sebab aku pergi tengok Mi'raj ni, aku nampak Isra' Mi'raj ni, aku nampak dalam neraka ni banyak orang perempuan. Salah satu yang Nabi sebutnya ialah sebab engkar pada suaminya. Itu yang masalahnya. Yang lain ni okey. Orang perempuan okey, sembahyang, rajin, masya-Allah. Jangan cakap walaupun sembahyang tu susah, orang perempuan boleh sembahyang. Puasa lagi boleh. Kalau tak bangun sahur isteri, tak bersahur satu keluarga. Suami tengok muka bini, bukan mak abang tak sedar. Orang perempuan paling rajin berpuasa.
Tambah zaman sekarang, mereka paling rajin ke pasar Ramadan. Begini, beli penuh air laut, jalan begini, hoi balik. Itu bazir Ramadan lah. Yang ketiganya, menjaga faraj. InsyaAllah dia taat pada suami dia. Selepas dia ada isteri, selepas dia ada suami, dia tak buat ada benda haram. Tapi yang keempat ni kadang-kadang nak taat pada suami ni, ini yang jadi masalah. Suami baik, okey. Ustaz, I dengan suami I okey tau. Okay, sofa kan dia nak apa pun I bagilah nak makan. I masak Ustaz tak. I tak bagi mak I masak tau, kata dia. I iron baju semua. Lepas stokin sampai kepiah dia I iron. Cuba suami kata, ya abang nak kahwin lain. Dia iron suami dia. Buat tuan. Ini masalah ada kan. Tapi bukan orang sini lah. Di Afrika ni. Masalah. Jadi saya ambil kesempatan sikit je, minta maaf. Saya ucapkan terima kasih, menjunjung kasih pada kedua-dua tuanku dan semua yang ada kerana buat program di istana. Yang kedua, saya rasa sangat seronok sebab 1 jam setengah jam lebih dari biasa. Jadi tuan-tuan tengok, rancangan ini adalah rancangan agama yang terbaik di Malaysia. Sekarang apalah salahnya, Tan Sri Muhyiddin pun ada, Ketua Pengarah JAKIM pun ada. Saya ambil kesempatan di sini mewakili seluruh rakyat Malaysia. Tambahkan setengah jam lagi untuk forum perdana Ehwal Islam pada setiap minggu. Wallahu a'lam. Jazakallah. Terima kasih Ustaz Don. Sebelum kita minta Dr. Sharifah untuk kesimpulan, ada satu persoalan untuk Ustaz Don. Apa pendapat Ustaz tentang mereka yang mempertikaikan peristiwa Isra' wal Mi'raj? Pertanyaan dari Zali Siti Rayyan Haris. 2 minit insyaAllah. Mempertikaikan Isra' wal Mi'raj. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Secara ilmiah dia, kalau nak sebutkan berkaitan dengan Isra' Mi'raj, dia sabit dalam Quran, sabit daripada hadis yang sahih, sabit selesai. Tapi mungkin bila kita cerita dari pandangan manusia, kita payah nak dapat. Saya ambil satu contoh je. Contoh tengok. Sabit daripada hadis Nabi. Nabi kata, malaikat diciptakan daripada nur cahaya, iblis atau jin atau syaitan diciptakan daripada nar api, dan manusia diciptakan daripada apa yang diceritakan kepada kamu, iaitu Allah cerita kepada kita manusia diciptakan daripada tanah. Bila Nabi kata malaikat dicipta daripada cahaya, tuan-tuan ambil cahaya kita ni, cahaya yang ada dalam bilik ni, cahaya yang biasa. Cahaya ni orang masuk kat dalam mesin, orang proses, orang kompres cahaya tu. Daripada cahaya besar lagu ni, dia keluar satu cahaya halus, ya cahaya tu, yang dinamakan dengan laser ray, cahaya laser, yang digunakan untuk orang bila mata kita, saya teringat mak saya dulu nak buat mata, pergi doktor tembak dengan laser untuk perbetul mata. Kawan kita lah ni ada muka tak berapa ni, jerawat ada banyak, dia boleh tembak dengan apa nama laser bagi lawa muka dia. Dia memang ada benda tu ada, dia bagi dia lawa, tak apa. Jadi kalaulah cahaya kita yang sekelumit ni boleh buat benda lagu tu, apakah kira-kira malaikat yang disebut di dalam kitab oleh guru kami Tuan Guru Datuk Harun, yang dia berdiri di hadapan Nabi kata, ma a'zamu khalquka ya Jibril, besar sungguh, kagum sungguh aku dengan ciptaan kamu. Ketika itu Nabi nampak Jibril macam mana? Dia buka ke 600 sayap sebelah kanan, 600 sayap sebelah kiri. Dan ketika malam tu bukan dia buka semua, satu kanan dan satu kiri. Nabi sebut apa? Menutup sekalian alam semesta. Allah sebut kata apa? Allamahu syadidul quwah. Yang mengajak Nabi malam tu sangat-sangat power. Kalau Allah kata sangat power, nak belah dada Nabi, cahaya laser dia tu, tak ada masalah. Apatah lagi kalau dia nak main dalam keadaan laju nak bawa Nabi. Wallahu a'lam. Maka peristiwa Isra' Mi'raj, guna akal pun sabit. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Don. Dr. Sharifah, barangkali apa kesimpulan yang boleh kita berikan hasil daripada perbincangan kita sejak daripada jam 9 tadi, silakan. Terima kasih Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, panjang kita dah cerita.
Kita bersyukur sangat kepada Allah SWT. Paling tidak jangan lupa dalam hati kita betapa kita bersyukur. Kita mempunyai satu kedudukan sistem begitu stabil. Kita mempunyai seorang raja yang di Pertuan Agong kita, raja-raja kita. Kita rafakkan rasa syukur kita itu kerana di sana kita bernaung. Kita duduk di bawah payung itu dan kita melaksanakan tugas harian kita, dan inilah juga adalah sebahagian daripada tanda orang-orang yang beriman sebenarnya. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman itu ialah man amanahun nas bi anfusihim wa amwalihim. Orang yang mensejahterakan manusia itu dengan jiwanya dan juga hartanya. Raja dengan jiwa rakyatnya. Rakyat dengan jiwa taat dan menjunjung kasihnya. Dengan segala